dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diampunkan dosa. Yang ketiga, disentosa daripada seksa kubur, diamankan daripada seksa kubur. Diringankan daripada seksa kubur. Itu antara kelebihan berpuasa pada bulan Rejab. Bulan lain ada ganjaran dia juga. Jadi nak suruh tagrib, nak menggalakkan kita berpuasa. Menggalakkan kita berpuasa. Ada lain pula Nabi sebut, barang siapa berpuasa 3 hari di awal, 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir daripada bulan Rejab. Puasa 3 hari di awal atau 3 hari di tengah. Kalau direct lah 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Jadi 9 hari lah berpuasa pada bulan Rejab. Ganjarannya juga diampunkan dosa, sentosa ia daripada seksa kubur. Macam tadi juga dia akan dapat kelebihannya. Berpuasa 3 hari di awal, 3 hari di tengah dan di akhir. Okey, jikalau dia tidak mampu, dia berpuasa 3 hari. 3 hari sama ada di awal, di tengah atau di akhir. Kalau dia tidak mampu juga, puasa 3 hari, ambil hari mana-mana, dapat 3 hari. Dia berpuasa pada bulan Rejab dan beribadah pada malamnya. Jikalau tidak mampu juga, berpuasalah pada bulan Rejab walaupun 1 hari. Berpuasalah 1 hari walaupun bulan Rejab, nescaya dia akan diamankan daripada siksa kubur. Itu antara kelebihan dia lah. Dan ada seorang sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dia kata, jika aku tidak mampu berpuasa, ya Rasulullah, aku tidak mampu berpuasa walaupun 1 hari daripada bulan Rejab. Dia tak mampu kerana dia ada musyakkah, keuzuran, dia tak mampu. Bagaimana nak dapat kelebihan tu? Dia tak mampu berpuasa pada bulan Rejab. Kata Rasulullah, jika kau tidak mampu berpuasa pada bulan Rejab, maka sedekah olehmu pada setiap hari daripada bulan Rejab, nescaya kamu akan diberi rahmat, diampunkan dosa, disentosa daripada siksa kubur. Setiap hari sedekah pada bulan Rejab. Dia kata, ya Rasulullah, nak sedekah pun tak ada duit juga. Sedekah pun tak mampu juga Rasulullah. Nak berpuasa tak mampu, nak sedekah pun tak mampu. Macam mana? Rasul kata, kalaulah berpuasa tidak mampu, bersedekah tidak mampu, maka bertasbih olehmu. Tasbihun, nanti baca tasbih olehmu pada bulan Rejab, nescaya kamu akan diampunkan dosa, kamu diberi rahmat dan disentosa daripada siksa kubur. Juga boleh tasbih. Pada hadis lain pula, beristighfar di bulan Rejab, baca istighfar di bulan Rejab, akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diampunkan dosa, dia bertasbih. Tasbih tu apa dia? Lafaz dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu lafaz tasbih lah. Tasbih tu mengampunkan dosa, diampunkan dosa. Seperti hadis yang lepas yang kita baca, wirid lepas solat. Kita buka balik tajuk yang lepas, kita baca wirid lepas solat. Nabi kata, baca olehmu akan tasbih, menjadikan ia sebagai wirid selepas solat. Baca dia sebagai wirid selepas solat, iaitu Nabi suruh baca man sabbahallah. Barang siapa baca sabbahallah ni, baca subhanallah, duburu kullu salatan, baca tiap-tiap lepas sembahyang, salasan wa salasin, sembahyang baca subhanallah 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasin, dan baca alhamdulillah 33 kali, dan baca wa kabbara Allahu akbar salasan wa salasin, dan cukupkan dengan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir. Maka pahalanya ghufirat khotoyahu, diampunkan dosanya, wa in kana mislu zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di laut. Hadis sahih rawahu Bukhari dan Muslim. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis yang terkenal lah hadis ni. Baca 33 kali lepas sembahyang 5 waktu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir. Jadi baca 33 kali lepas sembahyang. Dan kalau kita tengok balik dia punya susunan wirid selepas solat. Wirid lepas solat. Kita dah baca dah hari tu, kita ulang balik. Wirid lepas solat Nabi baca pertama astaghfirullahal azim 3 kali.
Ni zikir yang makul daripada Rasulullah. Membaca selepas solat. Yang pertama astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah tu 3 kali. Itulah baca. Lepas tu baca Allahumma antas salam. Baca Allahumma antas salam. Lepas Allahumma antas salam, Rasulullah baca subhanallah. Jadi subhanallah tu duduk di awal, bukan duduk di akhir. Duduk di awal. Yang pertama astaghfirullah. Yang kedua Allahumma antas salam. Yang ketiga Rasulullah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian Rasulullah membaca Allahumma la lima a'taitu ala mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'al kal min jadi minkal jadd. Rasulullah baca. Kemudian membaca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian membaca ayat kursi dan last sekali membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah last sekali. Rasulullah kita baca Allahumma astaghfirullah, Allahumma antas salam, Fatihah, ayat kursi. Lepas tu qul huwallah kalau nak masuk, amanah rasul, qul huwallah apa semua. Last sekali subhanallah. Kita tak kena tu, urutan kita dah salah. Kenapa subhanallah duduk di depan? Kerana kuatnya hadis, sahihnya hadis. Nabi baca tu sahihnya hadis berbanding dengan yang lain. Yang lain tu kadang-kadang Nabi baca, kadang-kadang tidak. Dan kadang-kadang yang lain tu disusun oleh para alim ulama. Dan setengah-setengahnya tidak dapat hadis, tak dapat hadis setengahnya. Tapi pahala tak ada lah. Tapi hadis kata Nabi baca macam ayat kursi, bacaan-bacaan tu tidak ditemui. Cuma ditulis oleh para alim ulama. Tetapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar mempunyai hadis yang besar, mempunyai hadis yang kuat, sandaran yang kuat. Jadi lepas beri salam, subhanallah selalu pun tak apa. Jangan taklah. Kalau kita letaklah, jadi kalau orang tu dia nak cepat, dia baca sampai dia Allah ayat kursi, dia pun baca doa sendiri, dia balik. Dia tak dapat subhanallah. Sebab subhanallah duduk last. Sedangkan subhanallah tu yang penting, yang utama. Sepatut letak dia di depan. Bermula dengan subhanallah. Lepas beri salam tu subhanallah selalu. Kalau boleh. Tapi tempat kita tak buatlah macam tu. Susahlah nak buat. Kalau kita buat mungkin orang tak setujulah. Kata pelik ni. Tok imam kita pelik malam ni, baca subhanallah dulu. Lepas subhanallah ayat kursi pula. Macam mana ni? Dah jadi bertukar dah. Dah tukar dah. Dia kata ajaran mana pula? Marah pula. Ajaran mana pula ni? Sedangkan kita rujuk kitab Sabilal Muhtadin dan kitab Salikin dan beberapa kitab-kitab yang lain. Itulah susunan wirid selepas solat. Dia susun tu mengikut hadis yang kuat. Hadis tu yang kuat. Duduk depan lah. Yang mana penting duduk depan. Kita orang Melayu tu, kalau penting duduk belakang. Kalau nak pergi dengan ceramah, penceramah hak tak kena duduk belakang sekali. Mula-mula pengurusi majlis, lepas tu marilah pengurusi surau, lepas tu marilah AJKP IBG last sekali ni. Penceramah jemputan YB kita last sekali. Penting duduk lah. Patutlah dia tak situ pun. Lepas tu ada kawan saya, dia cerita dia nak pergi tengok konsert nyanyian dekat Kelantan. Ada konsert nyanyian buat dekat Istana Raja. Istana Raja, penyanyi yang terkenal duduk lah sekali duduk. Dia pergi lewat, dapat lagi kata. Pergi lewat pun dapat. Sebab yang terkenal duduk lah. Konsert nyanyian pun hak terkenal duduk lah juga. Dia kata lah juga rupanya. Jadi semua perkara tu lah. Sebab apa? Sebab dia kata kalau kita tak awal, dia lari balik dengan hak terkenal tu, dah siap balik, lari lah. Dia tak lah. Maka susun wirid pun letak hak betul lah juga. Tu maksudnya. Maksudnya gitulah, kita agak lah. Hak penting wirid ni, subhanallah ni paling penting ni. Taklah sekali. Patut letak di depan. Kerana itu yang dibaca oleh Nabi. Berada dekat depan, kita buat last. Tapi kalau ubah-ubah, takut orang komplain. Tak boleh ubah lah. Takut orang komplain. Buat yang kita dah buat dah lah. Janji kita buat tak apa dah, alhamdulillah. Janji boleh buat tak apa dah lah. Kita kata hak lain sikit-sikit dia nak balik awal tu ikut dia lah. Kita buat lagu ni dah daripada dulu lagi. Tak apa, insya-Allah, alhamdulillah diterima jugalah, mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nak beritahu subhanallah tu penting. Nak beritahu situ. Jadi kita nak buat apa yang susunan tu tidak ada masalah. Janjinya kita duduk. Dia kata dan seterusnya baca dan seterusnya sembahyang sunat taubat. Kita hapuskan dosa kita. Sembahyang sunat taubat selepas sembahyang isyak, selepas sembahyang sunat isyak. Kita sembahyang isyak, lepas tu sembahyang sunat isyak, sembahyang sunat taubat. Jadi 4 rakaat. Lepas solat isyak 4 rakaat.
Nabi kata man salla, barang siapa sembahyang ba'da solatil isya, selepas sembahyang isya, qabla an yatakallama, sebelum dia berkata apa-apa, dia sembahyang arba'an 4 rakaat. 2 rakaat solat sunat isya, 2 rakaat solat sunat lain. Solat sunat taubat ke, solat sunat hajat ke, tak kira lah. Jadi 4 rakaat. Dapat pahala baginya seumpama dia sembahyang di Masjidil Haram pada bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Pahala dia 4 rakaat selepas isya. Yang seterusnya 4 rakaat selepas solat maghrib. Solat maghrib 4 rakaat solat maghrib. Yang pertama kita sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib kita baca wirid apa semua, sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas habis sunat maghrib 2 rakaat kena bangun 2 rakaat pula. Sunat apa 2 rakaat tu? Nama dia solat sunat awabin. Nanti tajuk dia di depan ni. Ada tajuk nanti, takkan belajar tajuk solat sunat. Ada sini solat sunat awabin. Ada tajuk kita nanti, solat sunat taubat, solat sunat awabin berada di antara maghrib dengan isyak. Celah-celah tu nama dia solat sunat awabin. Paling kurang 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Solat sunat awabin. Nanti tajuk ada akan datang. Jadi awabin itu maksudnya apa dia? Awabin artinya solat sunat ghaflah. Awabin ialah ghaflah. Apa dia ghaflah? Ghaflah artinya kelalaian. Awabin artinya kelalaian. Kembali ia dengan sembahyang sunat awabin, kembali ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia lalai kepada Allah. Jadi awabin itu untuk kembali kita kepada Allah setelah kita lalai daripada mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat solat sunat awabin 2 rakaat selepas sembahyang sunat maghrib. Jadi ada 4. Maghrib ada 4. Isyak ada 4. Subuh ada 2. Subuh ada 2, tetapi solat sunat subuh ada 2. Tetapi kena sembahyang panjang, kena biar lama. Serupa dengan 4 rakaat juga. Dia ada 2 solat sunat subuh, tapi Nabi suruh buat panjang. Solat sunat subuh. Azan subuh, Nabi kata aku suruh sebut as-salatu khairun minan naum, supaya azan subuh tu jadi azan yang panjang. Azan subuh tu azan panjang. Nabi suruh masuk dalam as-salatu khairun minan naum, lebih panjang daripada azan yang lain. Kenapa Nabi suruh panjang? Solat azan subuh panjang, solat sunat subuh panjang kerana menunggu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada di rumah. Ada yang sedang tidur, ada yang baru bangun, ada yang pergi ke tandas, ada yang buang hadas, ada yang sedang berjunub, baru nak mandi junub. Kita azan, habis tu azan Allah baru nak mandi. So panjangkan azan tadi. Panjangkan azan, tunggu dia mari sempat. Panjangkan sedikit solat sunat maghrib, solat sunat subuh, supaya dia sempat mari sembahyang subuh. Dia kata, oh hari ni berjunub, tak ada dah. Kalau berjunub pergi sembahyang tak sempat dah. Surau kita cepat, kita pergi sembahyang dah. Di situ. Jadi lepas azan subuh kena kira-kira dalam 15 minit. 15 minit baru iqamat. Tak boleh 10 minit, cepat sangat. Sembahyang zuhur, selepas sembahyang zuhur, selepas azan zuhur kena 15 minit atau lebih. Kita tengok hadis Nabi, kita tengok ada hadis Nabi tentang solat yang banyak. Ada beberapa solat sunat di antara azan zuhur dengan sembahyang zuhur. Ada beberapa solat sunat, bukan satu, ada 2 solat sunat. Nabi sebut man hafaza, barang siapa jaga solat qabla zuhrin, barang siapa jaga sembahyang sunat sebelum sembahyang zuhur arba'an 4 rakaat, wa ba'da arba'an, dan selepas sembahyang zuhur 4 rakaat. Sebelum sembahyang zuhur sembahyang sunat 4 rakaat, selepas sembahyang zuhur sembahyang sunat 4 rakaat. Haramallahu 'alan nar, diharamkan diri dia daripada api neraka. Dia haramkan diri dia daripada api neraka. Buat 4 rakaat salat sunat sebelum sembahyang zuhur. Tu tak boleh azan cepat tu. Tak boleh azan cepat, tak boleh iqamat cepat. Lepas azan tak boleh iqamat tu cepat. Beri peluang sahabat kita sembahyang 2 rakaat, bangun buat 2 rakaat lagi. Besar pahala dia. Jangan iqamat cepat. Tunggu habis solat sunat kawan-kawan kita dulu. Paling kurang 15 minit. Kalau dekat pondok 20 minit. Kita belajar di pondok dulu 20 minit. Baru dia iqamat. Sembahyang zuhur. Sembahyang asar juga sama. Nabi sebut rahimallah imra'a shalla qabla asrin arba'an. Dikasihi oleh Allah orang yang sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat.
Solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Bukalah hadis mana, bukalah kitab-kitab penerangan dia 4 rakaat, bukan 2 rakaat, 4 rakaat sembahyang sunat dia. Jadi sembahyang 2 rakaat, buat pula 2 rakaat. Dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat kalau kita duduk dekat pondok, kita lihat tok guru buat senior kita buat, ketua-ketua pondok buat, tok guru nombor 1 2 tok bila tok apa ramai orang pondok tu buat, kita baru datang dia tengok wirid yang mereka buat berlainan dekat kampung. Lepas tu solat sunat mereka lepas buat lagi solat sunat. Kita boleh lihat tok guru buat. Lepas sembahyang isyak, sembahyang sunat lagi. Kita kata tak sama dengan kat kampung kita. Kampung kita solat sunat 2 rakaat, balik. Kadang-kadang tak semayang. Tak ada langsung pada kampung. Saya balik kat kampung saya lah. Lepas tu kampung-kampung, pergi kampung sahabat kita, ada kampung-kampung lain. Kita pergi kan, jalan dekat kampung. Solat sunat isyak tak buat. Solat isyak nak buat 4 lagi. Mana 2 betul pada. 2 tak buat. Lepas bidang balik dah kau. Kita kata, sudah hijau nak semayang macam mana aku ni. Balik belakang orang. Lepas tu tak siap tu tak api dah. Apa tu tak api. Tak semayang balik juga kita. Nak main lagi mana tu? Main kat rumah. Balik kat rumah tak solat juga. Terlupa kat rumahnya. Main kat surau ya, boleh main. Jadi kalau di sini ada peluang buat. Alhamdulillah. Ya, sini boleh buat alhamdulillah. Solat sunat selepas isyak 4 rakaat. Tapi kalau tak ada kemampuan 2 tak apa dah. Alhamdulillah. Jadi ada sahabat kita dia bertanya, dia kata, Ustaz, antara maghrib dengan isyak saya buat solat sunat 12 rakaat. Ada sahabat kita lah di surau inilah, dia datang tanya saya. Kata ada tajuk depan ni, ada tajuk depan nanti. Tapi sembahyang lah paling kurang ada 2 tak apa dah. Lepas tu raikan kuliah lah, raikan majlis ilmu. Kalau nak buat juga sampai 12 rakaat, kena menyuruh lah buat tempat lain. Jangan depan ustaz dia tengah ceramah. Kecil hati lah ustaz tengah ceramah, kamu sembahyang sunat. Ada satu surau tu kita ceramah dia baca Quran, dia depan baca Quran. Kita ceramah dia baca Quran, kita ceramah dia baca Quran. Dia depan. Ada satu surau lagi kita ceramah dia bersembang. Tapi dia ada keluar sedikit macam pintu macam ni, dia bersandar dekat luar, ada dinding dekat luar, muka dia nampak kat saya, 5 orang bersembang. Saya kuat dia kuat, saya kuat dia kuat. Saya tinggi suara dia tinggi suara. Sudah hijau dia ni. Aku ceramah dia ceramah. Macam mana nak buat? Lepas mengajar, fungsi kata, Ustaz bagi sikit yang bersembang kat luar tu. Ustaz kuatkan sikit, marah ke dia. Mari bulan depan bersembang lagi. Mari bulan depan sembang lagi. Mari satu lagi tak ada, tak sembang. Kata tak ada malam ni. Dia tak datang. Ada ketua seorang dia tak datang. Yang lain pun berpecah semua. Kalau dia datang, yang lain datang. Bersembang di dalam surau ketika majlis ilmu sedang berjalan. Allahu Akbar, kurang ajarnya. Tak ada kesopanannya. Sedangkan majlis ilmu didatangi para malaikat, majlis yang mulia, yang dihormati. Jadi kamu datang dengan kurang adab, kurang ajar sekali lah dalam majlis kita. Jadi susah jugalah nak tegur macam mana ni. Tegur takut dia kecil hati pula. Susah lah nak buatnya. Duk biarkan gitu lah. Duk biarkan macam tu, tak tahulah bila dia nak insafnya. Nak halau dia boleh mari semuanya tak apa dah. Kalau duduk dalam kuliah tidur pun tak apa, jangan bersembang. Tidur tak apa, jangan bersembang. Ada seorang tu dia mari dengar Tok Kenali mengajar dalam zaman dululah. Dia mari-mari dia tertidur, mari-mari tidur. Mari tidur, kamu ni tidur ni tapi tak bersembang. Dia mari-mari tidur, tertidur, kadang-kadang dengar celak mata dah tidur. Lepas Tok Kenali meninggal dunia, dia balik kampung dia semua baliklah. Lepas tu yang kawan yang marah kat dia dulu masa belajar dulu, pergi ke kampung orang tu yang tidur dulu. Dia pun naik kat surau, ada orang sedang mengajar. Dia pun tengok terkejut. Tidur hari tu dia ceramah. Tu dia ni. Dia tidur masa Tok Kenali mengajar dulu. Dia ceramah dia dekat surau. Lepasnya tidur tu boleh juga ilmu masuk juga tidur. Kamu tenok mari kat surau, tapi oleh kerana mengatuk kamu tertidur. Kamu tak komplain ceramah, tapi kamu tapi tertidur. Nak macam mana? Tertidur. Ada satu surau lagi saya pergi jadi pendengar. Saya kuliah subuh, ada orang sampaikan kuliah, saya duduk dalam kuliah tu. Lepas tu dia beri kerusi putih tu. Ada sandar, jemaah lah. Saya tengok jemaah tidur. Kuliah subuh tidur. Ada yang kerah-kerah ada. Nak kejut pun kawan kita jugalah. Kuliah subuh tertidur. Ustaz mengajar, tapi jemaah ramai yang tidur kuliah subuh. Sebab dia bagi kursi. Ada sandar kan, boleh sandar macam ni. Kursi putih. Ambil kursi semua satu seorang. Kursi ni duduk dekat bawah, boleh duduk terus. Tak terbalik. Sandar lagi mana pun tak terbalik. Tertidur pun tak apa.
Tidur saja habis kerong tidur. Sambil-sambil dengar ceramah tertidur. Kasihan juga Kak Ustaz kalau tidur tu ramailah. Kasihan lah dia tengok tidur ni tidur. Tapi tidur pun tak apa. Di sambil terkenali boleh jadi guru dia. Jangan sembang saja sudahlah. Sembang tidur masuk juga ilmu. Tuhan beri juga sebab keikhlasan. Mari nak mendengar kuliah. Jadi kita tinggal di situ agak panjang sedikit tentang bulan Rejab dan juga memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung. Dia kata sambung lagi dan makruh. Sambung tajuk kita makruh dan makruh meninggalkan baca surah pada 2 rakaat yang pertama. Rakaat pertama dan rakaat yang kedua pada sembahyang fardu, sembahyang sunat, jikalau meninggalkan baca surah lepas surah Al-Fatihah baca surah, dia tinggal, dia tak baca, makruh. Walaupun dia tu baru mari, orang yang masbuk, sekalipun dia masbuk. Dan jikalau ia masbuk, dia baru mari, dia datang tu imam duduk dah rakaat ketiga keempat sembahyang isyak contohnya, sembahyang isyak. Jadi dia tak dapatlah baca surah tadi. Ataupun sembahyang asar, mari rakaat ketiga keempat, tak dapatlah baca surah selepas surah Al-Fatihah. Maka hendaklah dibawanya surah yang dia tak dapat tu pada rakaat berikutnya, di rakaat yang ketiga dan keempat, bagi orang yang masbuk, yang tertinggal membaca surah. Tu dia tak dapat baca surah di 2 rakaat yang pertama kerana dia terlewat datang. Jadi bila dia datang di rakaat ketiga keempat, masa dia selepas tu imam beri salam, dia kena tambah 2 rakaat lagi sebab dia sembahyang isyak dapat 2 rakaat. Jadi bila dia tambah 2 rakaat lagi, ketika tu dia kena bawa surah kerana ganti surah yang dia tak bawa pada rakaat pertama dan kedua. Dia kena bawa surah. Surah tu bacaan selepas daripada Fatihah. Surah selepas Fatihah itu maksud surah. Kalau surah Al-Fatihah kita sebut penuh surah Al-Fatihah. Kalau sebut surah, tu qul a'udzu birabbin nas wad-duha semualah selain daripada Fatihah lah tu. Jadi 30 juzuk tu selain daripada Fatihah, 3 surah lah. Takut tak faham pula. Baca surah. Apa baca surah tu Ustaz? Baca surah tu maksudnya bacalah Alif Lam Mim, ayat Sejadah ke Ar-Rahman ke dan sebagainya lah. Itu maksud membaca surah. Jadi baca surah tertinggal, baca surah rakaat pertama dan kedua jikalau ditinggalkannya adalah makruh. Membaca surah itu pada 2 rakaat sembahyang zuhur, 2 rakaat sembahyang asar, 2 rakaat pada 2 rakaat sembahyang isyak. Kalau sembahyang tu yang 4 rakaat. Dan kalau sembahyang yang maghrib dengan isyak sama juga. Dan pada sembahyang sunat dan seluruhnya lah, itu 2 rakaat pada yang pertama. 2 rakaat yang pertama. Baca di situ. Dan jikalau ia tidak sempat pada sembahyang zuhur, asar dan isyak, dia dapat 2 tak sempat, dia boleh bawa 2 rakaat selepas tu. Kalau sembahyang lain tak dapat lah. Kalau sembahyang maghrib tak dapat lah, dapat 1 je lah. Kalau sembahyang subuh, dia tak dapat lah. Tidak seperti pada sembahyang ni. Sembahyang isyak tu dia 4 rakaat, dia sempat bawa 2. Dia sempat bawa 2 pada surah yang dia tertinggal tadi. Itu dia kata makruh jikalau ia meninggalkan membaca surah. Kalau dia tertinggal makruh. Kalau dia tak dapat, dia boleh bawa pada rakaat berikutnya. Dan surah ni seperti yang kita cerita yang lepas, jadi terbahagi pada 3. Satu, surah yang panjang, iaitu pada sembahyang subuh. Sembahyang subuh bawa surah yang panjang. Surah yang sederhana, sembahyang zuhur, asar dan isyak. Surah yang pendek pada sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib bawa surah yang pendek. Tu dan Nabi membawa surah yang pendek pada sembahyang maghrib. Antaranya baca kuliah kul huwallah. Panjangnya lebih kurang itulah. Kalau baca wadduha alam nasrah. Dan surah ini membawa di ayat yang dekat. Kalau kita baca wadduha, rakaat pertama, rakaat yang kedua kena baca alam nasrah. Kena baca 4. Rakaat pertama baca Iqra, rakaat yang kedua baca Inna anzalna. Kena duduk dekat rapat 2 surah yang dekat. Seperti yang Nabi baca hal ata as-sabbihi rakaat pertama, rakaat yang kedua Nabi baca hal ata ka hadisul wasiyah. Itu antara yang Nabi baca. Dan rakaat pertama mesti ayatnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Melainkan yang Nabi baca, yang dikhaskan, seperti sabih dengan alata ka hadisul wasiyah. Sabih itu pendek, sabih itu panjang, alata itu pendek. Jadi sepatutnya yang panjang
berada di depan. Tapi sabih itu pendek, hal atas tu panjang. Jadi tak balance di situ. Tapi oleh kerana Nabi yang baca, boleh ambil. Boleh digunakan. Jadi rakaat pertama lebih panjang surahnya daripada rakaat yang kedua. Itu kaedah baca surah. Dan jaraknya dekat, mesti dekat. Kalau nak ubah surah yang jaraknya tidak berapa jauh. Katakanlah rakaat pertama kita baca surah Ad-Duha misalnya, ataupun kita baca satu surah yang kita baca rakaat pertama, contoh baca Izazul. Bila kita nak ambil surah yang kedua selepas dia, surah tu panjang daripada rakaat pertama, maka kita kena pergi lagi bawah lagi, surah yang bawah lagi, sehingga kita temui surah tu yang lebih pendek daripada surah rakaat yang pertama. Tu rakaat yang pertama surahnya ada 10 ayat, rakaat yang kedua ada 11, tak boleh. Kita pun pergi surah yang berikutnya, masih lagi 12 ayat, tak boleh pergi lagi. Ke akhirnya kita temui surah yang ada 5 ayat contoh. Jadi kita pun ambil surah tu, agak jaraklah sedikit, boleh. Rakaat pertama surahnya panjang, rakaat kedua surahnya lebih pendek. Melainkan yang dibaca oleh Nabi, rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Ada kadang-kadang, kebanyakan Nabi baca rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Tapi ada kadang-kadang Nabi baca seperti Sabihi dan hal atas ke hadis sulawasiyah. Ni dua surah yang terkenal lah. Sabihi dan hal atas ke hadis sulawasiyah ni Nabi baca pada hari Jumaat, Nabi baca pada hari raya. Semaya sunat hari raya Sabihi hal atas ke hadis sulawasiyah. Maya sunat gerhana, tu Nabi bawa dua surah ni terkenal. Sembahyang Jumaat Nabi bawa Sabihi hal atas ke hadis sulawasiyah, dua surah yang terkenal. Kadang-kadang Nabi tukar jugalah. Tu kadang-kadang baca dua surah ni. Kuliah dengan Qul Huwallah, dia punya pasangan dia yang Nabi baca. Kuliah dengan Qul Huwallah. Itu antara surah-surah yang dinyatakan di dalam penerangan yang lalu. Kita dah baca dah lah, beri penerangan dah. Ini sebagai ulangan sahaja tentang pemilihan surah. Kita sambung lagi penerangannya. Kita pergi lagi ke depan. Dia kata dan demikian lagi makruh. Dan demikian lagi makruh bersandar di dalam sembahyang kepada sesuatu, dan jika digugurkan tempat sandar tu, jika dibuang tempat sandar tu, nescaya gugurlah ia. Tu nescaya gugurlah dia, ataupun tidak gugur dia, atau gugur dia, samalah. Jadi sembahyangnya sah, kata sebahagian ulama. Kalau dia bersandar, kalau buang sandar tu rebah dia, gugurlah ia. Kata sebahagian ulama sembahyangnya sah. Tetapi bersandar itu adalah makruh. Dia bersandar dekat tiang, dia sandar dekat dinding, dia sembahyang dekat suatu batang kayu. Kalau bersandar, kalau buang batang kayu tu terbalik dia, sah sandar tadi. Tapi makruh, sandar dia tu makruh dekat satu tempat. Dan makruh sembahyang mengangkat sebelah kaki. Kaki dia macam berjinjing gitulah. Kaki ni tepat kaki ni berjinjing sebelah. Tak balance lah dua-dua belah, akak satu ataupun sebelah ni. Tu makruh. Sujud pun sama. Sujud satu ni tak letak kaki tadi. Ataupun terlalu rapat, kaki tu rapat, makruh jugalah. Kaki rapat. Ketika berdiri, kaki satu jengkal. Ketika sujud, jarak dia satu jengkal. Lelaki, perempuan satu tapak tangan. Ketika berdiri, jarak dia dua kaki ni satu tapak tangan, boleh letak di tengah-tengah. Ketika sujud sama juga, satu tapak tangan boleh letak di tengah-tengah. Perempuan, laki-laki satu jengkal, berdiri satu jengkal, sujud pun satu jengkal. Tapi bila dia sujud rapat, lelaki, dia berdiri pun rapat macam tu, dekat rapat macam tu. Bila takbir pun rapat, Allahu Akbar. Tak boleh takbir kena buka laki-laki, perempuan rapat, lelaki buka. Berdiri lelaki buka, perempuan rapat. Sujud lelaki buka, perempuan rapat. Dia rapat, dia laki-laki, dia takbir pun rapat, Allahu Akbar. Dia sujud rapat, dia berdiri rapat. Makruh lah. Makruh, tidak boleh rapatkan dua kaki ketika ia sujud. Dan makruh melanjutkan duduk di antara dua sujud. Di antara dua sujud dia duduk tu lama. Ketika iktidal dan antara dua sujud duduk lama makruh. Berdiri iktidal lama makruh. Duduk antara dua sujud lama makruh. Tetapi jikalau ia duduk melebihi
melebihi baca tahiyat awal. Jikalau dia berdiri iktidal melebihi baca surah Al-Fatihah, maka batal sembahyangnya. Tak boleh lama. Iktidal tak boleh terlalu lama. Kalau lama makruh, terlalu lama batal. Duduk antara dua sujud, lama sedikit makruh, terlalu lama batal. Duduk di antara dua sujud. Dari penerangan di sini. Dan makruh melanjutkan duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal tu lama. Baca tahiyat dah habis dah, duduk lagi lama. Makruh. Makruh duduk tahiyat awal tu lama. Tapi lama macam mana tu dia tidak boleh tahulah pada tahiyat awal. Tapi pada iktidal, pada duduk antara dua sujud diberitahu. Iktidal paling lama dia baca surah Al-Fatihah. Duduk antara dua sujud paling lama dia baca tahiyat. Baca tahiyat awal. Dan makruh membaca doa tasyahud akhir. Seperti yang kita cerita yang lepas. Ini masuk tajuk dia, betul-betul tajuk dia. Yang lepas kita beri penerangan sahaja. Betul masuk tajuk dia, makruh meninggalkan doa tasyahud akhir. Kita sembahyang sampai fil alamin innaka hamidum majid. Jangan beri salam lagi. Baca doa dulu. Jangan beri salam lagi. Baca tahiyat habis dah. Fil alamin innaka hamidum majid. Habis dah. Jangan beri salam lagi. Baca doa tasyahud akhir yang berbunyi Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma a'lamu bihi minni wa antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Baca selepas tahiyat akhir, sebelum salam. Tak baca, dan makruh meninggalkan membaca doa tasyahud akhir, doa yang tadi Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma. Dan setengah ulama mewajibkan membaca doa tersebut. Ada ulama mewajibkan baca doa tersebut. Kita ambil yang tidak wajib lah. Kalau wajib, beratlah kita. Kita tak hafal. Kita kata panjang ustaz, nak hafal, tak ingatlah kita. Cubalah, kena mencuba baca doa tadi. Tapi ada yang pendek, ada yang satu baris, ada yang dua baris. Yang ni tiga baris lah, panjang sikit. Dan ada dua baris lebih. Kita baca tadi agak panjang sikit. Tapi ada yang satu baris yang pendek, ada paling panjang sikit. Lepas tu yang paling panjang lah yang saya baca tadi, itulah yang paling panjang, doa tasyahud akhir. Kena hafal lah kita. Kena hafal Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma tu'alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Jadi Allah, ya Allah Tuhanku, ampunlah dosaku. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma, dosa yang terdahulu atau dosa yang terkemudian. Maufil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma, dan dosa itu engkau yang mengetahui. Sama ada dosa secara terang-terangan, dosa tersembunyi, dosa yang melampaui, yang melampaui asraf, yang melampaui. Kau mengetahui ya Allah. Kau yang mengetahui. Wa ma tu'addi muakhir, dan engkau lah yang terdahulu, kau lah yang terkemudian ya Allah. Itu baca doa dia. Doa lepas apa ni tasyahud akhir, doa tu deh. Jadi kena letaklah, dan doa tu boleh dibenarkan. Walaupun kita kata nak cepat dan sebagainya. Kalau setengah-setengah tepat, kalau kita kena minta izin dengan makmum. Kalau kita nak buat, nak minta izin dengan makmum. Sebab ada makmum yang nak cepat, ada makmum yang tak sehat. Tetapi untuk doa ini tidak perlu minta izin dengan makmum, kerana dia mempunyai kekuatan hadisnya. Tu kekuatan hadisnya, tak perlu minta izin dengan makmum. Yang lain kena minta izin. Contoh, kita nak baca surah panjang. Kita kata makmum semua, malam ni Tok Imam nak baca surah Al-Hajj, surah panjang malam, sebab nak cerita tentang bab haji. Ataupun malam kisah apa, tentang ada satu kisah kita nak baca surah. Malam ni Tok Imam nak baca surah panjang ni, nak baca surah Yasin. Tok Imam nak baca, minta izin dengan makmum. Nak baca surah Kahfi. Malam ni Tok Imam nak baca surah Kahfi di dalam solat. Setuju tak setuju? Minta izin. Nak membaca surah yang panjang, minta izin dengan makmum. Bila tanya makmum dulu, makmum kata pendek-pendek sudahlah, kita banyak hijau ni. Makmum tak setuju. Tak setuju semua makmum. Tanya banyak-banyak tu. Pasal nak panjang, panjang sikit. Jangan panjang sangat lah, panjang sedikit ke depan. InsyaAllah makmum pun kira kata setuju lah. Gitu. Kalau minta izin tak setuju semua, minta izin macam mana? Pendek-pendek sudahlah, kita hijau banyak ni. Gitu. Dan sama lagi, dan makruh, sama lagi, dan makruh menyertai imam, maksudnya serentak, sembahyang serentak. Dan makruh ia menyertai imam di dalam perbuatan sembahyang.
Tu. Dan ada ulama meletakkan ia sebagai karaha, iaitu satu tegahan yang keras lah, iaitu sembahyang serentak. Tok imam rokok serentak. Tok imam sami Allah, dia sami Allah, dia serentak dengan tok imam. Tok imam turun sujud, dia turun serentak sujud. Tak boleh serentak, mesti kemudian sedikit daripada tok imam. Tok imam rokok, kita rokok. Tok imam i'tidal, tak boleh serentak bangun. Ataupun litah tok imam. Ya litah tok imam. Tok imam turun daripada berdiri kepada sujud, dia turun lama. Makmum cepat turun litah makmum litah tok imam. Kalau sembahyang tarawih dekat kampung kita lah, ada perhati tengok budak-budak lah, budak-budak muda, dia litah tok imam. Tok imam tua, tok imam kampung kan ada tua, umur 70, tok imam umur 80. Ada surau, dulu saya ngajar dekat Gerik tok imam, saya ngajar 10 buah surau, 10 buah masjid dekat Gerik, ngajar Gerik. Tok imam dia hampir semua masjid, umur 70, 80, 90 dekat Gerik. Saya ngajar di Lawing saya ngajar di Malau, di Belum, dekat air panas, kita ngajar banyaklah. Feda Lawing, Malau, di kawasan dia kita ngajar banyak sana, 10 buah masjid ngajar. Tok imam di sana umur 70 tu biasa, 70, 80. Ada suatu imam tu umur dia 90 tahun. Tok imam 90 tahun. Jadi tok imam 70, 80, tapi tak larat lah peringkat tu, pelan lah, rokok sujud lambat lah. Tapi usianya ramai yang berusia dekat surau tu, ramai yang umur 80, 76, 73. Ada seorang tu nama Pak Hamid apa? Ustaz Pak Hamid kahwin pula dia tu. Kahwin pula umur berapa? 73. Dan dapat anak dia tu. Dia kahwin dah lah. Kita tahu setelah dapat anak dah lah. Dapat anak dia tu. Isteri baru dia umur 28. 28. Pak kami tapi 5 waktu sembahyang dia. Bagus. Mari 5 waktu sembahyang. Sihat lagi. Umur masa tu 73 ke umur dia. Kahwin lagi. Dia kahwin duda. Umur 73 duda. Kahwin lagi. Isteri baru umur 28. Dapat anak lagi. Dia rezeki dia. Jadi sehat. Tok imam tua, tapi tak larat lah tua. Kadang-kadang ada seorang tok imam tu waktu umur 90 tu, cermin mata dia hilang. Dia naik atas mimbar ke tebah. Dia semua kita bila lah nak baca ke tebah ni. Dia cari mana cermin mata dia. Cari tunduk sampai bawah, hilang tak nampak. Tak ada di mana tok imam kita ni. Cari sampai bawah. Nak baca ke tebah dah. Lepas daripada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dah lepas ambil tongkat naik tongkat dekat apa semua, beri salam apa semua, tak boleh baca ke tebah sebab cermin mata hilang. Cermin mata besar orang tua zaman dulu hilang. Makmum kata bila lah nak baca ni, nak baca ke tebah. Nak ceritanya orang lama sehat tapi boleh baca ke tebah lagi 90. Kalau kita Dr. Mahathir kita pun 90. Dr. Mahathir kita kan, orang tanya kenapa doktor sehat. Ada seorang pemberita nak tanya dia, Dr. Mahathir dah tanya kenapa sehat. Dia kata kita kurang makan, kita sedikit makan. Contoh ada hadis Nabi sebut nak suruh sehat kamu, al-batnu da'un wal hamiyatu dawaun. Al-batnu da'un, bermula penyakit itu kerana kamu banyak makan datangi penyakit. Wal hamiyatu dawaun, bermula ubat itu ialah kamu sikit makan, berlapar sikit makan, ubat. Orang tanya dia bagaimana Datuk Seri sehat, dia kata saya sikit makan. Ada hadis Nabi, sedikit makan sehat, ubat, banyak makan penyakit. Ada dah dalam hadis Nabi. Dia guna hadis Nabi. Bagus. Jadi memberi kesihatan dia sehingga umur sampai 90 lebih. Ada di kalangan kita. Jadi dia kata di sini jangan ia menyertai imam walaupun imam itu tua. Jadi ada orang beritahu kalau sujud yang kedua tu, ada setengah ustaz lah dia ngajar, dia kata tu imam tu berdiri sampai atas baru bunyi suara Allahu Akbar. Tujuan dia takut ada orang litah dia. Sujud yang kedua bangun dulu sampai separuh sampai atas baru bunyi suara, supaya makmum tak sempat lintas ke imam. Tapi dari segi hukum, bergerak kepala daripada sujud yang kedua, tok imam bila makmum semuanya kena keluar suara Allahu Akbar daripada bawah lagi. Bunyi suara Allahu Akbar tu daripada bawah, bukan daripada atas, bukan daripada tengah-tengah, daripada bawah lagi, daripada sujud yang kedua Allahu Akbar. Rakaat pertama, sujud kedua mesti berdiri tu. Daripada sujud kedua bergerak kepala saja daripada sujud Allahu
Allahu Akbar. Jangan macam ni, bersujud gerak saja. Allahu Akbar. Tak mahu macam tu. Saya tanya tu imam tu, kenapa tu imam sebut Allahu Akbar lewat atas dah baru bunyi? Dia kata saya takut makmum lintas saya. Kalau macam tu kita beri kebenaran lah, beri kelonggaran lah pada dia. Dia kata suruh kita lintas ustaz, budak-budak muda lintas tu imam. Tu imam bangun Allah, dia lintas pong. Dia cepat orang muda, dia sehat. Tu imam baru Allah, dia Allahu Akbar, lintas tu imam. Kalau masa saya belajar dulu, tu imam dekat maktab perguruan Islam, ngaji maktab perguruan Islam, dia beri salam assalamualaikum, dia tu panjang. Kena budak yang kakak litah dia assalamualaikum warahmatullah. Loh tu panjang. Saya ni suara pendek, dia suara panjang. Allah, bah budak assalamualaikum warahmatullah. Litah tu imam. Dia panjang sangat. Suara dia sedap, suara panjang. Assalamualaikum warahmatullah. Bu salam tu. Pas budak rekah dah. Assalamualaikum warahmatullah. Lintas tak imam. Lintas tak imam. Tak boleh lah. Tidak boleh melintas tu imam dalam solat. Kalau menyertai makruh. Kalau lintas sampai satu rukun batal. Batal semayangnya. Jadi tak sempat kita nak baca lagi, masa tak mengizinkan kita. Sebenarnya ada beberapa soalan di sini sahabat kita tanya. Jadi kita tak sempatlah nak urai semua. Jadi ada mesej daripada surau ini kepada saya. Dia kata, Ustaz, jawapan Ustaz tentang membersih kuih pada bulan lepas, Ustaz beri jawapan tidak berapa tepat. Dia kata longgar, gitulah, beri penerangan gitu. Saya minta maaf lah, mungkin masa tidak sempat. Di surau ni kita tengah mengajar bila azan, jadi kita tak sempat nak urai, nak habis tajuknya. Kalau saya mengajar surau lain bebas, boleh pergi sampai pukul berapa bebas, kita boleh jawab dengan sempurna lah. Ada orang tanya soalan bersih kuih, apakah hukumnya? Bersih kuih masa banjir, bersih kuih hukumnya. Jadi saya ada jawab dekat surau-surau lain. Kita datang, kita dahulukan masjid, dahulukan sekolah agama, dahulukan rumah-rumah orang Islam dulu. Kalau dah ada masa dan mereka tu ada orang bersih, pergi bersih. Pergi bersih, bukan kita larang. Bersih rumah orang bukan Islam. Bersih kuil ada cara dan ada syaratnya lah. Tidak boleh kita main bersih gitu. Kerana kita takut terpesong akidah kita. Kena jagalah kot lah. Bersih kita kata tempat yang berpatutan. Lebih kurang je lah. Jangan sampai ke tokong berhala kita bersih. Gitu. Tokong berhala tu kalau dari segi Islam kan, napuk dia kena katuk. Kita telah memberi sokongan. Syirik buat tokong berhala lagi semua tu syirik. Kalau Nabi Muhammad buka kota Mekah tu katuk semua tokong berhala dekat apa ni Kaabah. Kalau Nabi Ibrahim dia katuk semua tokong berhala. Jadi kita pergi bersih kuil, sembuh tokong berhala bersih, ambil kain lah pula gini. Janganlah. Jangan, ada adab dia, ada peraturan dia lah. Jadi mungkin jawapan tidak tepat dan sebagainya, walau a'lam, tapi ada syarat-syarat dan peraturannya. Bukan kata tidak dibenarkan membersih tempat ibadat orang bukan Islam, tapi bila kita bersih tu, kita niatlah hati kita, mudah-mudahan mereka memandang orang Islam tu baik dan dia nak masuk Islam. Mesti ada gitu, mesti ada syarat dalam hati kita. Bukan sampai-sampai tu orang bersih kuih. Tak boleh lah macam tu. Jadi ambil lihat dulu, tengok maslahah dulu, tengok rumah orang Islam dulu dan sebagainya. Yang saya cerita ni sebab saya pergi dan orang Islam terus pergi bersih tempat sana. Terus sebahagiannya terus bersih tempat rumah orang bukan Islam dan sebagainya. Sedangkan orang Islam tu ramai lagi mereka tidak bersih. Saya pergi dekat Nanding, saya pergi dekat Sungai Lui, dekat Ulu Langat, berapa kali, 3 kali pergi bersih dengan NGO kita punya. Jadi ada setengah orang Islam tu buat yang macam tadi, yang tak elok ni. Terus pergi bersih tempat yang bukan orang Islam. Tak boleh lah. Mesti dahulukan orang Islam. Banyak rumah orang Islam tak bersih. Jadi dia bersih tempat orang yang bukan Islam. Kalau nak bersih boleh. Niat mudah-mudahan dia nak masuk Islam. Dengan dia melihat kita berbuat baik kepada dia. Itu dia. Tak sempatlah, ada beberapa soalan di sini. Ada soalan yang kedua. Dia kata dia tak pergi sembahyang Jumaat kerana bosnya tak benarkan. Tak benarkan sembahyang Jumaat. Jadi dia bergilir sembahyang Jumaat. Soalannya, masa dia tak pergi sembahyang Jumaat tu, dia kata dia hantar mesej kat kita, dia tanya soalan. Jadi dia kata boleh ke tak kita sembahyang Zuhur ketika Jumaat belum selesai. Jadi apa pandangan saya tengok pada kitab kita lah, dia kata tidak boleh. Bagi laki-laki sembahyang Jumaat
Kalau tak pergi sembahyang Jumaat, kena sembahyang Zuhur selepas Jumaat selesai. Itu adalah syarat dalam kitab lah. Dalam kitab beritahu macam tu. Jadi selepas tu imam beri salam ataupun tengok orang dah balik, baru sembahyang Zuhur. Jangan sembahyang Zuhur sama serta dengan sembahyang Jumaat. Kenapa? Kerana kita ni wajib Jumaat. Wajib Jumaat. Kerana kita ada sedikit keuzuran, kerana kita tak dibenarkan oleh bos kejap masa tu dan sebagainya. Jadi kita nak pergi sembahyang Jumaat. Di situ kita tak benarkan sembahyang Zuhur. Kita nak sembahyang Jumaat. Aku nak kerana aku wajib sembahyang Jumaat. Mudah-mudahan bos benarkan aku pergi. Mudah-mudahan penyakit aku ni sembuh. Mudah-mudahan musyakkah ni hilang. Kita mengharap sembuh, hilang. Sebab itu kita tak sembahyang Zuhur. Kita nak Jumaat tu. Kalaulah sembuh, di tengah-tengah tu wajib kita pergi. Kalau bos kata tak apalah, aku tunggu pejabat, kamu boleh pergi sembahyang Jumaat, kita kena pergi. Itu maksudnya tidak dibenarkan kita sembahyang Zuhur. Kalau kita dah sembahyang Zuhur, bila keuzuran tu dah hilang, kita nak pergi solat Jumaat. Walaupun sekarang ini dia tengok baru takbir, baru sembahyang 1 rakaat, nak pergi ke tak? Tak pergi dah. Sebab kita sembahyang Zuhur dah. Di situ tunggu selesai solat Jumaat. Kita pun dah yakin dah kita dah tidak ada keuzuran, kita tak sembuh dan kita pun dah tak boleh pergi dah sembahyang Jumaat, barulah kita sembahyang Zuhur. Itu pandangan saya lah dengan berpandukan kitab kita. Itu pandangan orang lain pula, wallahu alam. Jadi hanya itu saja, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Allahumma 'allimna minhuma jahilna. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.